Pusat rejim Iran telah memasuki zon kejutan, dan apa yang dapat dilihat sekarang ialah tekanan terbuka, keras, dan semakin berbahaya terhadap pemimpin baru Iran. Pada detik-detik awal hari Ahad, 19 April 2026, krisis ini menjadi semakin serius. Kerana penyokong teras itu sendiri yang sentiasa menyokong rejim mula bertindak balas dengan kemarahan terhadap apa yang mereka anggap sebagai penyerahan, kekeliruan dan kelemahan. Apa yang dipertaruhkan bukan sekadar pertikaian politik biasa. Apa yang sedang berlaku ialah perpecahan dalaman di tengah-tengah kuasa Iran. Siapa yang berada di tengah-tengah semua ini? Di satu pihak, pemimpin baharu Iran yang terus berdiam diri dan tidak muncul di khalayak ramai. Di pihak satu lagi, pengawal revolusi Islam, ahli parlimen, saluran yang berkaitan dengan rejim dan pihak-pihak yang mula menyerang nama-nama yang terlibat dalam rundingan dengan Amerika Syarikat. Perkara ini meletus di Tehran dalam sistem kuasa Republik Islam itu sendiri, tetapi dengan kesan langsung di Hormuz dalam kawalan ketenteraan laluan maritim dan dalam perang naratif yang cuba dilancarkan oleh rejim supaya tidak runtuh dari dalam. Krisis tercetus apabila Menteri Luar Iran menyatakan bahwa laluan untuk kapal-kapal dagang di Selat Hormuz adalah sepenuhnya terbuka sepanjang tempo gencatan senjata di Lubnan. Tindakan itu ibarat bom yang meledak dalam rejim tersebut. Reaksi berlaku serta-merta. Pemimpin parlimen, komander yang berkait dengan pengawal revolusi Islam dan saluran yang sehaluan dengan golongan garis keras mula mempersoalkan pengumuman itu, mengatakan bahawa tindakan itu seolah-olah menyerahkan satu-satunya pengaruh sebenar yang masih dimiliki Iran terhadap Amerika Syarikat. Bagi ramai orang dalam jentera Iran sendiri, membuka Selat Hormuz tanpa mendapatkan sebarang konsesi konkret kedengaran seperti penyerahan diri. Itulah sebabnya rusuhan ini membawa beban yang sangat berat dan simbolik. Dalam konteks ini, ia bukan sekadar protes biasa daripada pihak pembangkang. Tafsiran utama adalah berbeza. Sebahagian daripada mereka yang turun ke jalan sebenarnya adalah golongan yang selama ini sentiasa menyokong rejim, tetapi kini memberontak kerana percaya bahawa pimpinan Iran telah berundur, mengalah dan kehilangan inisiatif. Kemarahan itu bukan hanya ditujukan kepada musuh luar sahaja. Kemarahan itu ditujukan kepada orang dalam kuasa sendiri, terhadap mereka yang bercakap tentang rundingan, terhadap mereka yang mengumumkan pembukaan laluan itu, terhadap mereka yang, menurut pandangan kumpulan-kumpulan ini, menyerahkan kedudukan strategik tanpa menerima apa-apa balasan. Bagaimana perpecahan ini muncul? Ia muncul dalam pertimbangan antara naratif diplomatik dan realiti ketenteraan. Sementara Menteri Luar bercakap tentang laluan yang terbuka, mesej yang keluar dari saluran yang berkaitan dengan pengawal revolusi Islam mengatakan perkara yang berbeza. Hormuz masih dikawal, terhad dan di bawah pengawasan ketenteraan. Pada masa yang sama, kenyataan daripada pihak garis keras mula menuntut penjelasan, mendedahkan kekeliruan dan menuntut agar kesunyian di peringkat atasan dipecahkan. Pesanan itu jelas, ada yang terlalu banyak bercakap. Ada yang terlalu banyak mengalah, dan sekarang rejim cuba menampung kerugian. Ketegangan ini semakin memuncak kerana tiada siapa yang benar-benar tahu siapa yang sedang berkuasa. Ini adalah salah satu spekulasi utama yang mendominasi krisis ini. Iran nampaknya tidak lagi bertindak seperti sebuah kerajaan yang mempunyai satu pusat komando. Apa yang dapat dilihat ialah perebutan kuasa antara beberapa pusat kuasa. Ada pihak yang berunding, ada pihak tentera, ada parlimen, ada saluran ideologi dan semuanya nampak cuba memastikan ruang masing-masing selepas perang berakhir. Sesiapa yang berunding dengan Amerika Syarikat dan keluar kelihatan sebagai pemenang akan mendapat kekuatan. Sesiapa yang kelihatan lemah boleh disingkirkan. Dalam suasana inilah timbul anggapan bahawa rejim itu mungkin sedang tergelincir ke arah sesuatu yang hampir serupa. Di ambang perang dalaman antara puak-puak. Dan ketiadaan pemimpin baru hanya memburukkan keadaan. Sudah lebih sebulan sejak pemilihannya. Tetapi beliau tidak muncul dalam video, tidak muncul dalam rakaman audio, dan tidak memberikan isyarat langsung tentang kuasa kepada orang ramai. Hanya teks yang dikeluarkan. Ini membuka ruang kepada satu syak kuasangka yang amat dahsyat dalam analisis ini. Jika tiada siapa yang melihat pemimpin itu, jika tiada siapa yang mendengar pemimpin itu, jadi siapa sebenarnya yang bercakap bagi pihak beliau? Spekulasi itu bukan lagi kecil. Ada yang secara terbuka mengemukakan kemungkinan bahawa beliau mungkin tidak berdaya, diasingkan atau bahkan sudah meninggal dunia. Ini adalah satu sakwasangka yang melampau. Tetapi kekosongan dalam kepimpinan itu sendiri menguatkan tanggapan sebegini.
Pada masa yang sama, kedudukan Menteri Luar Negeri menjadi semakin lemah apabila kenyataan daripada Donald Trump dan pihak Komando Pusat Amerika Syarikat dikeluarkan, menegaskan bahwa Sekatan Laut Amerika masih diteruskan. Pesanan itu sangat jelas. Tidak kira apa yang Teheran katakan, pelabuhan-pelabuhan Iran akan terus berada di bawah tekanan. Perkara ini sangat penting karena menurut pandangan pengkritik rundingan itu, Iran telah menyerahkan senjata utamanya tanpa mengubah realiti di laut, tanpa menamatkan sekatan, dan tanpa membawa ekonomi keluar daripada krisis. Disitulah rasa tidak puas hati bertukar menjadi serangan politik. Seorang ahli parlimen yang berkait rapat dengan rejim itu malah berkata bahwa Menteri Luar Negeri akan menghadapi proses pemakzulan kerana kenyataannya di media sosial jika bukan kerana negara sedang berperang. Seorang tokoh penting lain memberi amaran bahwa Iran sedang kalah dalam perang psikologi dan perang naratif kerana tidak bertindak dengan pantas dan tidak mengawal mesej yang disampaikan. Dalam kata lain, menurut tafsiran ini, rejim itu bukan sahaja kehilangan kekuatan ketenteraan, ia juga sedang kehilangan keupayaan untuk meyakinkan penyokongnya sendiri bahawa rejim itu masih tahu apa yang sedang dilakukannya. Keadaan menjadi lebih serius apabila agensi Tasdak yang berkaitan dengan persekitaran rejim menganggap ucapan Menteri Luar Negeri itu sebagai buruk, tidak lengkap dan menimbulkan kekaburan. Dan lebih lagi, agensi itu sekali lagi menegaskan bahawa mana-mana kapal yang ingin melintas mesti menyelaraskan penyeberangan dengan tentera laut pengawal revolusi Islam. Selepas itu, Presiden Parlimen tampil untuk menyerang Trump, menafikan idea keterbukaan sepenuhnya dan menegaskan bahawa peraturan di Selat Hormuz akan diputuskan di lapangan dan bukannya di media sosial. Ini menunjukkan sebuah rejim yang mengawal diri, bercanggah secara terbuka, cuba menafikan apa yang dikatakan beberapa jam sebelum itu dan mendedahkan kepada seluruh dunia bahawa rantaian perintah mereka sedang berpecah. Terdapat satu lagi syakwasangka yang mengejutkan dalam cerita ini, bahawa sebahagian komunikasi digital peringkat atasan Iran sedang dijalankan dari Amerika Syarikat oleh seseorang yang sangat mengenali budaya Amerika. Ini menambah lagi rasa hipokrasi dan kemerosotan. Sementara rejim bercakap tentang penentangan dan pengorbanan, para pegawai dan orang terdekat mereka akan dilindungi jauh dari kekacauan yang mereka bantu ciptakan. Bagi rakyat yang menghadapi inflasi, ketakutan, pengasingan, dan pertumpahan darah, perkara ini sangat membebankan. Akhirnya, apa yang ditunjukkan oleh krisis ini adalah sesuatu yang mudah dan kejam. Rejim Iran kelihatan kurang seperti sebuah mesin yang padu dan lebih seperti satu blok yang retak, gelisah, dan saling tidak mempercayai antara satu sama lain. Apa yang berlaku ialah perebutan kuasa dalaman. Mereka yang terlibat dalam perebutan ini ialah pengawal revolusi Islam, kepimpinan politik, dan para perunding. Semua ini meletus sekarang, selepas ucapan mengenai Hormuz dan selepas diamnya pemimpin baru. Tumpuannya ialah di Tehran dan di kawasan ketenteraan di Hormuz. Bagaimana ia berkembang adalah melalui percanggahan secara terbuka, kemarahan di kalangan akar umbi, dan serangan antara puak. Dan kenapa? Kerana perasaan menyerah telah membuka luka yang mungkin rejim tidak lagi mampu tutup. Akhirnya Iran telah memasuki satu fasa yang lebih suram. Ia bukan lagi sekedar tekanan dari luar, tetapi keruntuhan dari dalam. Dan apabila pengawal revolusi Islam mula bertindak sebagai pusat sebenar kuasa, desakan untuk pemimpin berundur tidak lagi kedengaran, seperti kabar angin yang jauh, tetapi menjadi petanda bahawa puncak rejim mungkin benar-benar sedang goyah.